Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, kita boleh sambung majlis ta'lim. Kita membaca Al-Ibanah. Kita membaca kitab Al-Ibanah. Kita sampai pada muka surat 134. Cik Pak Mik, muka surat 134. Sebelum ikhwan kita melihat satu hadis yang pendek tetapi ada makna yang luas. Hadis ni pendek tapi dia ada makna yang luas. Hadis ini berkaitan dengan adab makan. Hadis ini berkaitan dengan adab makan. Hadis ini adalah hadis yang hasan, riwayat daripada Abu Daud dan At-Tirmizi. Hadis ini adalah hadis yang hasan, riwayat daripada Abu Daud dan At-Tirmizi. Hadis ini daripada sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Anas. Daripada Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu. Dia kata, benda yang dia kata ni buat kita terfikir. Kata dia, Nabi bersabda, man akala ta'aman faqala alhamdulillah faqala alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghairi hawlin wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ini hadis yang pendek. Kata sahabat Nabi ini, Mu'adz bin Anas, Nabi kata, man akala ta'aman, sesiapa yang makan makanan, dia makan makanan, lepas dia makan semua, dah habis dia makan semua, masuk makan dengan adab-adab makan. Dah habis dia makan semua, orang pun angkat hidangan, dia kata sepatah, dia kata alhamdulillah. Dia kata alhamdulillah. Alhamdulillah yang dia kata itu, dia bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Dia kata alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am. Segala puji bagi Allah yang telah memberi aku makan makanan ini. Dia ingat macam tu. Bila dia kata alhamdulillah, hati dia ingat syukur Allah yang bagi aku makan makanan ini. Wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allah yang telah membawa rezeki ni mai pada aku dalam keadaan aku ni tak ada kemampuan dan tak ada kekuatan sendiri untuk dapat rezeki ni. Ni semua ni Allah bagi. Walaupun dia yang pergi kerja, dia yang ikhtiar, dia yang semua, tapi dia ingat macam tu dekat Tuhan. Ni kalau Tuhan tak bagi benda ni semua, tak ada apalah. Tenaga, sihat, tangan boleh angkat, letak macam mana punya sedap, letak rokok 20 batang, tapi Tuhan bagi lenguh orang dalam, tak boleh nak kapit. Jadi semua ni bila dia kata alhamdulillah, dia ingat benda macam tu. Ataupun lebih baik dia sebut dalam bahasa Arab benda ni. Dia kata alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwatin. Dia sebut lagu tu. Tapi kalau dia tak sebut lagu tu pun dia faham makna alhamdulillah tu, kesyukuran Allah yang bagi nikmat tu. Apa Nabi kata? Bila dia sebut alhamdulillah lagu tu, apa Nabi kata?
ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah nak ampun semua dosa dia sebelum makan. Sebelum makan ni kita buat dosa apa? Semua Tuhan nak ampun. Subhanallah. Antum bayang, kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat makan saja, Allah ampun dosa. Allah ampun dosa. Bayanglah kalau kita syukur kepada Allah Ta'ala di atas nikmat Quran, nikmat sunnah, nikmat iman, nikmat Islam, bukan kata Allah ampun dosa kita, dengan kita, dengan tubuh badan kita, dengan roh dan jasad, dia bagi masuk dalam syurga. Kerana itu selalu kita ulang, sunnah Nabi ni sifat dia apa dia yang Quran sebut dalam surah Ali Imran, apa dia? Allah suruh Nabi kata, Allah suruh Nabi kata, Allah yang suruh Nabi kata. Allah suruh Nabi kata apa? Qul in kuntum tuhibbun Allah. Katakanlah kalau kamu mengasihi Allah. Allah suruh Nabi kata. Kata dekat mereka Muhammad, kalau mereka mengasihi Allah, fattabi'uni, ikut aku. Apa akan jadi? Yuhibbukumullah, Allah akan sayang mereka, wa yaghfir lakum zunubakum, Allah akan ampun dosa mereka. Tengok-tengok betul. Hatta kita makan cara sunnah Nabi, Allah buktikan dia ampun dosa kita. Kita salat cara Nabi, Allah buktikan dia ampun dosa kita. Kita berakidah macam Nabi, Allah buktikan dia ampun dosa kita. Satu, dia ampun. Kedua, dia mencintai kita. Jadi kerana itu hari demi hari kita belajar berkaitan dengan sunnah Rasulullah ni, ikhwan, daripada yang bahasa kita kecil sampai besar, kita cuba nak buat. Kita cuba nak ikut. Kadang-kadang kedaifan kita, kelemahan kita menyebabkan ada halangan. Tetapi bila tak ada halangan, kita akan buat. Kita akan buat. Yang terhalang itu, kita baliklah kepada ayat Quran, fattaqullaha mastata'tum, kamu bertakwa kepada Allah kadar kemampuan kamu. Sunnah ni banyak, tapi tak semua kita boleh buat 24 jam. Pasal apa? Halangan-halangan kehidupan. Halangan-halangan kehidupan. Halangan-halangan kita nak membesar ni dalam sunnah, banyak halangan. Tapi hari terhalang, kita balik kepada Allah. Kita menyatakan ini kemampuan kita, cabaran kuat sangat. Bukan kita tak mau buat, tetapi keadaan. Tetapi hari Allah bagi peluang untuk buat, kita kena buat yang terbaik. Kita kena buat paling best sekali. Dan apa akan jadi pada kita? Dua benda. Allah akan kasih kita, dia akan ampun dosa kita. Kita makan dengan bismillah. Orang tanya, pasal apa makan dengan bismillah? Kita kata daripada petunjuk Nabi. Bukan pasal aku nak tunjuk ke orang, bukan pasal apa. Pasal Allah hanya menerima kita dengan ikhlas dan mengikut Nabi. Jadi benda Nabi dah tinggal petunjuk, aku buat lah. Aku kata, bismillah. Pasal apa makan dengan tangan kanan? Ni majlis besar-besar, majlis double VIP. Makan dengan tangan kiri lah. Kita kata tak, Nabi suruh makan dengan tangan kanan. Memang Nabi suruh makan tangan kanan, ni majlis double VIP. Aku peduli apa double VIP ke, double cross ke, aku tak peduli ya. Aku nak ikut cara Nabi. Setiap benda kita buat dengan hati macam tu, hadis ni kata ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah nak ampun dosa kita. Jadi kita mau simpan dalam kepala kita. Kita naik kereta, kita kata bismillah sekurang-kurang. Kita baca subhanalladzi sakhara lana hadha. Kita baca tu semua pasal apa? Kita ingat Nabi yang ajar. Bila kita buat kerana tu, kita seorang, kita ramai, Allah nak ampun dosa. Allah nak ampun dosa kita. Subhanallah. Jadi benda yang paling leceh kita balik bertemu Allah ni dosa lah. Dosa. Macam kita puasa hari ni kan, hari Senin kita puasa. Pasal apa? Pasal sunnah Nabi. Nabi puasa. Pasal nak turun kolesterol, yang tu nombor 13. Yang tu nombor 13 sebab dia. Nombor 1 pasal sunnah Nabi. Apa akan jadi? Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah akan ampun dosa kita. Jadi esok mayat kita keluar daripada rumah di kapan, masuk dalam liang lahat, masa tu kita akan tengok apa makna diampun. Kalau Allah bagi kita hidup lagi sekali, kita sanggup ulang sebut alhamdulillah je lepas makan. Kerana ikut Nabi, kerana diampun segala dosa. Jadi menyedari kita ni banyak dosa,
dan tak ada jalan untuk dapat ampun dosa melainkan duduk di atas jalan Nabi. Pasal itu kita nak ikut cara Nabi. Itu ikhwatul iman kita belajar daripada hadis yang pendek ini. Baik ikhwan, muka surat 134 buku kita Al-Ibanah. Malam ni ikhwan kita melihat tajuk yang keberapa tu pakcik? Tu bahasa apa tu? Bahasa Rom ke tu? Bahasa Rom nah? Saya sampai sinilah guru meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak boleh faham dia tulis macam tu. V1, V5. Oh 6 lah. Awak dia tak buat 6 tu Ada orang lain punya. 6 bab yang ke-6. Bab yang ke-6 iaitu perbahasan tentang wajah, dua mata, penglihatan dan dua tangan. Ini kita belajar akidah menerusi Ahlus Sunnah. Satu benda kita kena ingat daripada akidah, sampai apa kita buat, kita nak belajar dari Nabi. Kita nak belajar dari Nabi. Bila kita belajar dari Nabi, kita kena ada hadis, kita nak ada Al-Quran. Itu proof kita belajar dari Nabi. Kalau kita belajar dari Nabi tapi yang keluar semua pada pandangan saya, pada pandangan saya, pada pandangan saya, yang itu bukan belajar dengan Nabi, itu belajar dengan hang. Apa proof kita belajar dengan Nabi? Hadis Nabi ya. Anda tengok kita ni, kita kata kita kata apa? Di sisi Islam, dengan kita kata pada pandangan saya, antara dua perkataan ni yang lebih tepat kita cakap pada pandangan saya. Jangan kata di sisi Islam. Sebab apa? Kita bukan wakil Islam. Apa yang kita bercakap, kita bawa ayat Quran, kita bawa hadis yang sahih, itu baru di sisi Islam. Kalau satu ayat Quran kita bagi terjemahan, ayatnya betul, tapi terjemahan itu pada pengetahuan kita. Jadi apa yang pada pengetahuan kita, jangan kita sandar pada Islam. Dia akan jadi pandangan kita adalah Islam. Pandangan kita bukan Islam. Islam adalah Islam. Kata Sa'id Hawa, al-Islam huwa al-Islam ma ja'a min daw'il kitab wa sunnah. Apa yang datang daripada pandangan Quran dan sunnah, itu Islam. Pasal itu cakap kita lebih tepat bila kita bawa Quran, kita bawa hadis yang sahih. Itu Islam. Itu sebenar-benar di sisi Islam. Pasal itu Syekh Utsaimin bila orang tanya dia akan kata, tanyalah pandangan aku pada bab ini. Jangan tanya apa pandangan Islam tentang aku. Tidak, aku tidak mewakili Islam. Nanti tersilap aku bagi cakap, hampa akan dengan Islam yang silap. Islam tak pernah silap. Yang silap adalah aku. Kenapa aku kata demikian? Sebab ada banyak lagi benda yang Islam cakap aku belum faham. Maka aku cakap apa yang aku belajar, apa yang aku faham. Berdasarkan ayat ini, tajuk ini, bab ini, berdasarkan ilmu aku faham macam ni. Dengan sahih aku faham macam ni. Maka aku katakan demikian. Mana nak tahu ada orang lain, Allah bagi pada dia dalam Quran, Tuhan kata apa dia? Wa yu'allimukumullah. Wa yu'allimukumullah. Bila kamu bertakwa, Allah akan ilmukan kamu. Ada orang belajar sama-sama, guru sama, universiti sama, tapi bila cakap tak sama. Kita nampak kawan ni cakap lebih rasa ada roh. Dia ni pun dengan sijil yang sama, kita cakap korang roh. Pasal apa dia? Korang takwa. Bila korang takwa, ilmu yang ada dia jadi tak tajam, tumpul. Maka Allah kata, siapa yang bertakwa, wa yu'allimukumullah. Allah akan mengalimkan dia apa yang dia tak dapat dengan belajar. Dia akan dapat daripada sisi Allah. Jadi kita bila kata akidah Islam, bukan pandangan saya. Bila kata akidah Islam, kita kena tengok Al-Quran. Kalau Quran kata macam tu, kita kata macam tu, itu dari Islam. Kalau Quran kata macam lain, kita kata macam lain, lepas tu kita kata dari Islam, rasanya itu nampak macam ada masalah sikit. Mari kita tengok. Tapi sebelum kita baca kita tajuk ni, saya nak baca sikit dulu
Imam Abu Hanifah Nu'man ada bercakap sikit tajuk yang kita baca ni. Tajuk yang kita baca ni perbahasan tentang wajah, dua mata, penglihatan dan tangan. Dan dalam memorandum Syiah tu ditambah buah pinggang. Tengok apa ni? Punya jahat bapak ni. Dia kata depa ni kata Tuhan ada buah pinggang. Tak ada. Kita kata Tuhan ada wajah, Tuhan ada dua mata, Tuhan ada penglihatan dan Tuhan ada dua tangan. Baik, berkenaan dengan tajuk ni, sebelum kita baca ni, saya baca sikit apanya Imam Abu Hanifah sebut. Imam Abu Hanifah adalah imam Ahlus Sunnah. Apa dia kata? Kata Imam Abu Hanifah, dia kata ni ketika dia marah dengan puak Jahmiyah. Dia marah pada puak Jahmiyah. Dia kata apa? Dia kata la yusifullah bisifatil makhluqin wa ghadabuhu wa ridahu sifatani min sifatihi bila kaif. Bila kaif. Jangan sekali-kali kamu sifatkan Allah dengan sifat-sifat makhluk. Jangan, siapa ceramah pula? Jangan kamu sifatkan Allah dengan sifat makhluk. Marah Tuhan, redha Tuhan adalah dua sifat yang ada pada Tuhan tanpa diketahui cara dia marah dan cara dia redha. Jangan sifatkan marah Tuhan dengan marah kita. Jangan sifatkan redha Tuhan dengan redha kita. Kita ada redha, kita ada marah, Tuhan ada redha, Tuhan ada marah. Marahnya Tuhan itu, redanya Tuhan itu dua sifat yang ada pada Tuhan bila kaif, tanpa diketahui cara dia. Wa huwa qawlu ahlu sunnati wal jamaah. Kata Abu Hanifah, inilah pandangan ahlu sunnah wal jamaah. Wa huwa yaghdabu wa yarda. Tuhan dia marah dan Tuhan dia redha. Wala yuqalu, jangan sekali-kali kita kata ghadabuhu uqubatahu. Jangan sekali-kali kita kata maksud marah dia ialah balasan dan hukuman dia. Jangan tukar. Ghadabun, ghadabun. Iqabun, iqabun. Iqab bermakna balasan. Ghadab bermakna marah. Jangan kata maksud Tuhan marah, Tuhan akan hukum. Jangan. Hukum adalah hukum, marah adalah marah. Jangan tukar. Jangan kata waridahu sawabuhu. Jangan kita kata redha dia, pahala dia. Jangan. Pahala, redha. Wa nasfuhu kama wasafa nafsuhu. Kami ahlu sunnah wal jamaah mensifatkan Allah seperti mana Allah mensifatkan diri dia. Macam mana? Ahadun, samadun. Allah itu esa, tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Hayyun qadirun. Dia maha hidup, maha berkuasa. Sami'un basirun alimun. Dia dengar, dia melihat, dia tahu semua. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Laisat ka aidi khalqihi. Bukan seperti tangan-tangan makhluk-makhluknya. Wa wajhahu laisa ka ujuhi khalqih. Wajah Tuhan tak sama dengan wajah makhluk. Jangan tukar wajah dengan makna nikmat. Jangan tukar. Wa qala, kata Abu Hanifah, walahu yadun. Bagi Allah Ta'ala itu tangan. Wa wajhun, muka. Wa nafsun, diri dia sendiri. Kama zakarahullah fil Quran. Seperti mana Allah ingatkan dalam Quran. Dia ulang lagi sekali. Kama zakarahullah fil Quran. Benda ni semua Tuhan ada bagi ingat dalam Quran. Min zikril wajhi wal yadun wal yadu wal yad wal nafs. Allah bagi ingat dia ada muka, dia ada tangan, dia ada diri dia sendiri. Fahuwa lahu sifat bila kaif. Ini adalah sifat Tuhan yang kita tak diketahui bagaimana keadaan dan cara dia. Wala yuqalu, jangan sekali-kali kamu kata inna yadahu qudratahu.
Jangan kamu kata maksud tangan adalah kekuasaan. Jangan kamu kata maksud tangan itu adalah nikmat. Jangan cakap macam tu. Li'anna fihi ibtalu sifah. Kerana cakap macam tu, kamu telah menolak dan membatalkan sifat hakiki Tuhan. Wa huwa qawlu, yang duk kata macam ni semua ni adalah perkataan ahlul qadari wal i'tizali. Perkataan qadariyah dan mu'tazilah, bukan ahlu sunnah. Siapa punya pandangan ni? Abu Hanifah Nu'man. Dia kata lagi, la yanbaghi li ahadin an yantiqu fi zatillah bi syai'in. Jangan berani satu orang bercakap pasal zat Tuhan. Jangan berani satu orang bercakap pasal zat Tuhan melainkan sifatlah Tuhan macam mana dia sifat diri dia. Wala yaqulu fihi bi ra'yihi syai'a. Jangan cakap pasal Tuhan guna akal kamu sendiri. Kerana Allah Tabaraka wa Ta'ala itu Rabbul Alamin. Dia adalah penguasa bagi segala alam. Jangan cakap lebih kurang kat dia. Ini siapa punya perkataan? Imam Abu Hanifah ada dalam kitab I'tiqad Mazahib Arba'ah. Itu bab yang kita nak baca. Abu Hanifah ada komen. Satu. Saya baca sikit lagi. Imam Syafi'i pula kata. Imam Syafi'i pula kata apa? Imam Malik, apa kata Imam Malik? Imam Malik bercakap tentang Allah Ta'ala ini. Kata Imam Malik, diriwayatkan daripada Abu Daud, daripada Abdullah bin Nafi', kata dia, qala Malik, kata Imam Malik, Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Ini kata Imam Malik. Imam Malik kata Allah duk ada di langit, ilmu dia ada pada setiap tempat. Ini kata Imam Malik. Yang kita dah belajar dah, Allah ada di setiap tempat. Tidak. Imam Malik kata Allah ada di langit, ilmu dia ada setiap tempat. Hampir tak mana nampak ilmu Tuhan. Jadi kata Imam Malik, sifatkan Allah macam mana Allah telah mensifatkan diri dia sendiri. Jangan kata macam lain. Jadi kalau Allah bagi tahu dalam Al-Quran, dia bagi tahu kata dia ada benda-benda ni semua, dia ada tangan, dia ada kaki, dia ada tumit, dia kata dia ada mata, maka sifatkan Allah dengan apa yang dia sifat. Pasal apa? Pasal kata Imam Malik, kita tak tahu apa pasal Tuhan. Kita tak tahu apa. Mai satu kawan, dia kata dekat Imam Malik, dia kata kalau macam tu susah. Kalau kita ikut Quran macam tu susah. Nanti orang kapiak buat tokong, dia buh dua mata, dia kata Tuhan, kita nak kata apa? Tu mata Tuhan. Imam Malik dengar dia kata lagu ni. Apa ada Imam Malik kata? Imam Malik kata, lam asma'ahu min ahadin, innama sami'tuhu minka wa hadha wa a'zamu hadzal qaul. Imam Malik kata, aku tak pernah dengar satu daripada imam sunnah kata macam hang kata ni. Apa yang hang kata ni satu perkataan yang cukup besar. Hang ni, kata Imam Malik, seorang zindik. Zindik maksud dia apa? Keluar daripada Islam. Hang zindik punya orang. Kata apa? Imam Malik kata apa? Imam Malik kata, yuja' darban wa yahbasu hatta yatub. Tangkap kawan ni, ima bunuh dia, ima pukul dia sampai dia mau bertaubat. Siapa berani membatalkan sifat Allah Ta'ala, itu perkataan imam-imam sunnah kepada mereka. Abu Hanifah, Imam Malik. Imam Syafi'i sikit berkenaan dengan tajuk yang kita nak baca ni. Apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, diriwayatkan daripada Abu Talib Al-Ashari. Abu Talib Al-Ashari, dia kata, waqad su'ila an sifatillah. Ditanya Imam Syafi'i tentang sifat-sifat Allah. Wa ma yanbaghi an yu'minu bih.
apakah yang patut kita beriman dengan Allah Ta'ala ni? Apa yang patut? Kata Imam Syafi'i, lillahi tabaraka wa ta'ala asman, bagi Allah Ta'ala itu ada nama, wa sifatin, ada sifat, ja'a biha kitabahu wa khabara biha nabiyuhu ummatahu. Allah ada nama, ada sifat yang datang daripada kitabnya, yang telah disampaikan oleh nabinya kepada umatnya. La yasma'u ahadan min khalqihi, tidak ada seorang daripada hamba Allah apabila qamatit alaihi al-hujjah, apabila telah tertegak kepadanya hujjah tentang sifat Allah. Innal Qur'an nazala bihi wa sahihun indah, Quran diturunkan daripada sisi Allah dan itu adalah sahih, dan Nabi menyampaikan Quran, dan Nabi menyampaikan Quran, dan Quran itu dipikul oleh umat yang paling adil, iaitu khalifah Rasulullah. Siapa yang telah sabit benda yang macam ni pada dia, fa in khalafa zalika ba'da thubutil hujjah alaihi fahuwa kafir billah. Dia tak boleh terima apa yang ada dalam Quran sedangkan dia tahu itulah yang turun pada Nabi, yang Nabi sampai pada umat dan dipikul oleh generasi paling amanah para sahabat. Dia tak boleh terima benda tu, maka dia seorang yang kafir kepada Allah. Ini siapa kata? Imam Syafi'i. Kita boleh tengok dalam buku ni, I'tiqad Mazahib Arba'ah, I'tiqad Mazhab 4. Dia kata macam tu. Kata Imam Syafi'i, dia kata akhbarallahu azza wa jal, Allah sendiri bagi tahu pada kita, annahu sami'un, dia maha mendengar. Wa anna lahu yadain, dia bagi tahu, kata dia ada dua tangan. Dalam firman dia surah Maidah, bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Tuhan terbuka. Dan kita tahu ayat tu turun dekat Nabi dengan sahih. Nabi cakap ayat tu pada umat, dan para sahabat generasi yang adil memelihara benda tu, dan kita tak boleh terima. Imam Syafi'i kata kau kafir. Oh, nak kata apa? Itu kata dalam Ahlussunnah ni Pak Mi, pelajaran paling leceh akidah. Ngaji semayang tak apa lagi. Kita semayang, dia usalli, kita tak usalli. Kita boleh pejam mata, tak ada apa lagi. Kita pergi rumah kenuri kan, kita ada pengalaman pakcik kan, pergi akikah dia duduk ratib. Tak ada apa kita. Tak ada kita nak ambil kursi, buat hak organ, koyak baju apa-apa. Tak. Kita duduk di luar lagu tu. Kita rasa nak makan, tak mau rasa kita balik lagu tu. Tak ada apa. Tuan rumah keluar kita nak pergi kata lebih kurang, tak ada. Tapi kalau manusia, dia tak boleh terima apa yang Tuhan kata ada pada Tuhan, itu apa? Itu apa? Kita kahwin dengan bini kita, dia ada tek lalat tang pipi. Bini kita kata dia ada tek lalat tang pipi, kita kata mana boleh tang pipi, tang hidung. Dia kata, abang, teh hidung tu perempuan mana? Abang dah rupa bini. Seorang cik, seorang kan. Tek lalat cik atas pipi. Maksud atas pipi tu atas hidung lah. Dah abang, pipi lain, hidung lain. Kita tak boleh terima isteri kita mensifatkan diri dia, kita leceh. Kita leceh. Kita tak boleh terima Tuhan sifatkan Tuhan. Kita sembah dia, bukan dia sembah kita. Kita sembah dia, cantik elok dah. Lepas tu kita tak boleh terima Tuhan yang kita sembah ada benda ni semua. Masalah ni. Imam Syafi'i kata, kau kafir. Kalau telah tertegak hujah semua, kau tak boleh terima benda ni, kau kafir. Tapi kita tak cerita tempat lain lah. Cerita kat sini aja. Cerita tempat lain, dia balik sejadah. Dia balik sejadah, dia report sana, report sini. La yamutu fiha wala yahya. Kita pun nanti jadi, kubur pun tak ada, bayang pun tak ada lepas tu. Tapi saja kita baca benda ni sebelum tengok tajuk kita ni. Bahkan kata Imam Syafi'i, wa inna lahu wajhan, bagi Allah Ta'ala itu ada wajah dan ada tangan kanan. Tuhan tu ada tangan kanan. Kata dia, Allah berfirman dalam surah Zumar, was samawatu matwiyatun biyaminih,
Allah akan lipat 7 petala langit ni dengan tangan sebelah kanan. Apa yang tak puas ni? Hang siapa nak pi apa? Apa orang putih panggil? Nak pi ejeh ayat tu. Itu wahyu turun pada Allah. Itu qiraat bacaan dia. Nabi baca sampai pada sahabat, pada ulama tabi'in, mai kat kita tak puas hati. Kita kata maksud tangan kanan tu kekuasaan, bukan tangan macam kita. Bila hang masuk mesyuarat MT dengan malaikat ni? Sampai hang tahu resolusi mesyuarat tu? Tak ada. Allah bagi tahu dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-67 tadi ni, Allah kata was-samawat, dan langit yang ada di atas matwiyatun biyaminih, Tuhan akan gulung dengan tangan sebelah kanan. Kata Imam Syafi'i, Tuhan ada wajah. Dia berfirman, kullu syai'in halik illa wajhah. Semua binasa, melainkan wajah dia tak binasa. Dan Allah Ta'ala itu ada tumit qadam, tumit kaki. Berdasarkan dalam hadis Imam Bukhari, Nabi bersabda, Allah Ta'ala kata pada orang yang mati syahid, Nabi kata, hatta yada'a Rabbu Azza wa Jalla fiha qadamah. Allah kata kepada pada neraka Jahannam, bukan pada orang mati syahid, pada neraka Jahannam, iaitu hatta bila neraka tu duk galak menyala, maka Tuhan meletakkan tumit kaki dia tutup neraka. Maka bila kaif, kita tak tahu macam mana, bagaimana ni ayat yang turun. Bahkan Allah Ta'ala itu senyum, Tuhan boleh gelak. Seperti Nabi menceritakan tentang orang mati syahid, Nabi kata, laqiyallahu azza wa jalla wa huwa yadhaku ilaih. Hadis Imam Bukhari. Mereka yang mati syahid akan balik bertemu Allah dalam keadaan Tuhan senyum tengok mereka. Yadhak, kita tahu gelak kan? Tuhan gelak. Tuhan kata, hampa mati syahid nah? Okey, selesai. Berdasarkan hadis itu, Tuhan senyum, Tuhan gelak. Bila kaif, tak tahulah macam mana. Kita duduk depan cermin, kita gelak, lepas tu kita ingat lagu ni apa, Tuhan gelak. Salah, kena bertaubat, kena istighfar. Yang tu makhluk, jangan tashbih dengan makhluk. Itu hak kepunyaan Tuhan. Bahkan kata Imam Syafi'i, Allah tu ada mata, bukan buta. Nabi SAW dalam hadis Bukhari menceritakan tentang Dajjal. Nabi kata apa? Nabi kata Dajjal itu buta sebelah. Lepas tu Nabi kata, inna a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war. Dajjal itu buta mata sebelah, dan Tuhan kamu tidak buta sebelah. Dua-dua mata dia cantik. Apa yang tak dipuaskan dengan riwayat-riwayat yang macam ni? Itu kata Imam Syafi'i. Yang ni saya ambil lah sekali kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kita kait dengan empat mazhab punya pandangan tentang tajuk yang kita nak baca ni. Apa kata Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, wa za'ama Jahmin bin Safwan, telah mendakwa Jahmin bin Safwan. Jahmin bin Safwan ni siapa dia? Dia yang mengasaskan mazhab Jahmiyah. Ini nama dia lah, pengasas tu nama dia Jahmin bin Safwan. Za'ama Jahmin bin Safwan, Jahmin bin Safwan telah menyatakan, tengok dengan apa yang dia kata. Kita duk mengaji akidah Ahlussunnah kan, kita tak mau pandangan-pandangan Jahmiyah. Imam Ahmad bin Hanbal cerita dalam kitab ni sini, dalam manakib Imam Ahmad ni, apa kawan tu kata. Dia mengasahkan mazhab Jahmiyah. Apa dia kata? Dia kata, anna man wasafa Allahu bi syai'in mimma wasafa bihi nafsah fi kitabihi aw hudditha an rasulihi kana kafiran wa kana minal musyabbihah. Ini salah satu pengaruh yang ada dalam sifat 20, pengaruh Jahmiyah. Pengaruh Jahmiyah. Tengok dia kata apa. Safwan bin Jahmiyah. Lepas kita dengar dia kata ni, Imam Ahmad cerita, kita duduk, kita ambil setengah saat kita fikir. Setengah saat dah fikir.
Ataupun setengah minit lah, setengah saat tu tak ada fikir lah. Setengah minit fikir. Dan belah saya pada kosong lagi. Boleh main, nanti orang masuk. Boleh kinjak main depan sikit, boleh. Main depan. Baik. Apa kata Jahmin bin Safwan? Cuba dengar lah. Kita sajalah saya petik kata-kata lagu ni semua. Nak suruh kita fikir, kita duduk mengaji Quran dengan sunnah. Nabi kata dalam hadis Anas, riwayat Bukhari Muslim, sayang pada Allah dan Rasul kena mengatasi segala-gala. Bila kita dengar sekali lagi dia nak cakap macam ni, apa kita nak kata? Tengok apa dia kata. Dia kata, Jahmin bin Safwan kata, anna man wasafa Allah bi syai'in, siapa yang mensifatkan Tuhan dengan satu sifat yang Tuhan sifatkan diri Tuhan yang ada dalam Quran ataupun ada dalam hadis Nabi. Quran mai, Quran kata Tuhan ada tangan. Hadis mai, hadis kata Tuhan ada tumit kaki. Kalau kita terima mentah, kita telan macam tu, walaupun dia Quran, walaupun dia hadis, kana kafiran, kita kafir, dia kata. Pasal apa kafir? Wa kana minal musyabbihah, kerana itu menyamakan Tuhan dengan makhluk. Dia kata, Jahmin bin Safwan ni kata, Imam Malik sangat marah dengan dia. Imam Malik menulis kitab Rad alal Jahmiyah. Aku bantah orang ni betul-betul. Jahmin bin Safwan kata, siapa yang pakai Quran, pakai hadis walaupun dia sahih, yang mencerita Tuhan ada muka, Tuhan ada tangan, Tuhan ada kaki, dia terima mentah tanpa dia olah, dia kafir. Kerana benda-benda tu semua adalah kepunyaan makhluk, bukan kepunyaan Tuhan. Imam Malik kata pada dia, kafir itu balik pada dia. Pasal apa? Dia sekarang nak ejeh sifat Tuhan. Baiklah, kita duk mengaji sifat 20. Tuhan turun daripada langit, daripada aras ke langit dunia kan. Dia kata ada dua pandangan. Satu kata yang turun itu Tuhan, lagi satu kata yang turun tu bukan Tuhan tapi rahmat Tuhan. Antara dua tu, yang mana jelas dari Nabi, yang mana jelas daripada Jahmin bin Safwan? Nabi kata Tuhan turun. Nabi kata yanzilu Rabbuna, pencipta kita turun. Nabi tak kata yanzilu rahmah. Tapi ramai orang hari ni kata yang turun itu rahmat, bukan Tuhan. Dia sanggup terima Jahmin, dia tolak Nabi dia sendiri. Mai kat kita nak buat guna. Ni masa mengaji tak ada ha. Kan? Besok kena interview nak jadi imam surau ke imam masjid ke? Kita punya doa, ingat kita masuklah pergi surau tu, kalau kita ada jawatan kita boleh tegak sunnah. Tak tahu nak pergi interview jadi imam, dia tanya sifat 20. Dia kata Tuhan turun ke rahmat Tuhan turun? Yang tanya kita tu kepala otak dia Jahmin bin Safwan. Kepala otak rahmat turun, bukan Tuhan. Masa tu kita nak takiyah lah. Kita nak takiyah macam Syiah lah. Kita ingat jawatan punya pasal kita mempalsukan akidah kita. Kita kata berdasarkan di sisi ulama mutakallimin, ulama usuluddin ada dua pandangan. Satu yang kata rahmat turun, yang satu kata Tuhan turun lah. Tak tahu yang interview kita tu tanya, tak, awak kata apa turun? Kita kata kita ikut kebanyakan ulama lah, yang turun tu rahmat Tuhan lah. Jahannam. Kita outside daripada ahli sunnah. Outside. Keluar. Ini saya kata leceh. Yang main bisan kita. Dia lilit serban ekor belah mana pun kita tahu dah dia belah mana. Cara dia lilit tu kita tahu dah dia belah mana. Dengan dia lilit, dia bubuh satu hijau pula atas bau. Satu hijau dia bubuh atas bau. Kita tahulah dia belah mana. Duk sembang, daripada duk bersembang, main bersembang pasal Tuhan. Dia pun kata siapa yang kenal diri dia kenal Tuhan. Dia duk main dah. Anak tangga tu duk naik, list tu duk naik dah, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Main satu tahap. Dia kata kita kena mengaji kenal Tuhan, hakikat, makrifat.
kan, nak kata nama Allah tu saja, alif lam lam ha, kalau nak kupas dia kata, tak cukup 31 hari, tak cukup dia kata. Alif tu apa dia? Alif tu ana. Dia punya duk kupas. Dia ni bisan kita. Ya, saat ni kita cakap lebih kurang, anak kita jadi masalah dengan dia. Kita pula jadi masalah dengan dia. Dahlah kita pun memang dah ada masalah. Kita nak kata apa? Kita sengah. Kalau kita sengah, dia menzahirkan yang batil. Habis tak ada, kita kena cakap juga sikit. Kalau dia lebih senior daripada kita, kita kata, abang, dalam bab akidah ni elok saya ingat abang mengajilah kat orang lain sama. Terus, tak perlu mengaji satu orang. Kita mengaji banyak orang, tak apa. Bacalah kitab-kitab Syafi'i sama. Saya telah baca. Kan? Apa Pak Belalang kata? Telah ku apa? Telah ku tenung dalam kitab. Dia apa? Telah ku tenung dalam kitab. Itu masa berubat lah tu. Tu masa berubat. Pak Belalang bagi tahu. Telah ku tenung dalam kitab. Qalqalah dia cantik. Kan? Pak Belalang punya qalqalah sampai. Dia tengok habis dalam kitab. Dia kata tak jumpa. Kita pun masuk bilik, ambil Al-Ibanah bagi kat dia. Bagi kat dia, dari tarikh kita bagi 2 kali raya tak main rumah. 2 kali raya tak main rumah. Dia kata akidah kita celaru. Ini yang kita duk baca Imam Malik kata. Kata Imam Malik, ni yang akhir. Kata Imam Ahmad yang akhir ni, kata Imam Ahmad apa dia? Dia kata nahnu nu'min. Kami ahlu sunnah beriman. Bi anna Allah ala arsy kaifa yasha wa kama yasha. Allah Ta'ala berada di atas arasy. Daripada Abu Hanifah, Malik, Syafi'i sampai Ahmad, semua kata Tuhan duk ada di langit. Jadi yang mengaku mazhab Syafi'i ni duk kata Tuhan tak ada tempat, mengaji tak mana tu? Benda tu tak ada dalam mazhab Syafi'i. Empat imam ni kata Allah di langit, dan dia ada di langit mengikut kehendak dia, dan kita tak tahu cara dia macam mana. Kata Imam Ahmad lagi, wala sifah yablughuha wasifun an yuhaddahu ahadun. Siapa pun tidak boleh mensifatkan Tuhan mengikut suka-suka dia. Dia nak pergi kata Tuhan lagu tu, tak boleh. Sifatullah minhu walahu. Sifat Allah dari Allah, dan dia kepunyaan Allah. Wa huwa kama wasafa nafsahu. Allah Ta'ala seperti yang dia sifatkan diri dia, la tudrikuhul absar. Sekali-kali takkan dapat dilihat dengan pandangan mata. Tengok, itu kita baca daripada Abu Hanifah, Malik, Syafi'i sampai kepada Ahmad. Empat tokoh besar yang kita kenal secara jauh ni, mereka menerima apa yang kita nak baca malam ni. Termasuklah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni. Kita tengok sikit. Jadi tak tahulah kita nak bersemuka dengan orang ni macam mana, tak tahu. Ni zaman kita okey lah. Ni anak-anak kita nak besar, cucu kita nak besar. Apa kita nak kata kat mereka? Apa kita nak kata? Kalau sahabat tanya saya, ustaz, mereka jemput ustaz baca khutbah, ustaz berani baca tajuk ni? Ni peluh mercik ni. Mungkin kita duduk di Baitul Ilmi ni semangatlah. Jangan cakap lah semangat ni kan. Naik atas membar, yang duduk depan kita pengarah YDP Majlis Agama, yang duduk depan kita ni dengar kata wakil daripada pejabat zakat ke, pejabat zakat fitrah ke, pejabat agama ke, pejabat mufti. Kita boleh tukar tajuk. Cantik kan? Cantik dah. Semalam pun bangkit semayang, ya Allah bagi aku cakap benar. Cantik dah. Nak tengok muka wakil-wakil ni semua, dan nak cakap pasal hujan banjir kena sabar. Dah buh dah dalam poket tu, nak baca tajuk tu. Depa ni punya arai. Apa itu Islam? Islam itu adalah akidah dan syariah. Tegakkanlah kalau kita buat ni. Tegak. Islam itu bukan kebaikan saja. Kalau kebaikan, agama tidak berperang sama-sama agama. Hindu tak perang dengan kita, Buddha tak perang dengan kita. Kalau agama itu based on charity only. Betul ya makcik? Nampak? Based on charity only. Kalau dia based on kebajikan saja, tak berperang kita dengan agama ni.
Tapi pasal apa? Pasal Islam dimasuki dengan kalimah La ilaha illallah, dengan menafikan sebarang jenis Tuhan, baru menerima Allah saja. Kita kata apa? Kepada engkau sahaja kami sembah, bukan kepada engkau kami sembah. Tengok, kita ada ulang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maksud dia? Hanya kepada engkau sahaja, kau seorang aja. Saya bawa contoh pada kawan-kawan, kita kata saya makan nasi, dengan kita kata hanya nasi yang saya makan. Apa beza ayat tu? Saya makan nasi, betul, tapi dia tak kata, dia tak menafikan syurbah pun dia makan, agak-agak pun dia sapu, karipak pun dia makan. Dia hanya bagi tahu dia makan nasi, tapi dia tak menafikan dia makan benda lain. Tapi kalau dia kata hanya nasi yang saya makan, bermakna dia tak payah bagi tahu, dia tak makan benda lain. Allah saya sembah, dia tak menolak, dia juga percaya benda lain, tapi hanya Allah yang saya sembah. Cantik punya ayat. Itulah maksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama dengan la ilaha illallah, tidak ada yang boleh disembah, tolak semua, hanya ilah, melainkan satu-satu je aku sembah, Allah. Dan inilah Allah yang kita duk baca ni, sifat dia, nama-nama dia. Islam itu aqidah dan syariah. Kerana inilah jadi sikit masalah kita dengan orang lain. Kerana ni, tengok, kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, perbahasan wajah, dua mata, penglihatan dan dua tangan. Firman Allah Ta'ala, kullu syai'in halik illa wajhah. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Tiap-tiap sesuatu, kullu syai'in, kullu syai'in, kata Ibnu Hajar Asqalani, imma kullu bid'atin dalalah, imma kullu nafsin za'iqatul maut, imma kullu syai'in. Ni dia punya makna zahir macam tu, batin macam tu, tak payah ubah. Dengan makna kullu semua, semua secara zahir, semua secara batin, makna dia semua. Tak usah pergi kata kullu sebahagian, semua hakikat zahir dan batin, makna dia semua. Semua apa? Halik, semua akan binasa. Itu makna zahir dan batin. Nabi kata kullu bid'ah dalalah, semua bid'ah sesat. Semua bid'ah zahir dan batin dia sesat. Tak payah duk pergi kata apa dah. Ini tafsiran Ibnu Hajar Asqalani. Kecuali illa istisna, ada yang tak kekal. Tengok, semua tak boleh pakai, ada satu aja. Ni kita punya akidah. Apa dia? Wajhah. Wajhun, wajhu, balik padanya Allah Ta'ala, wajahnya sahaja yang tak masuk dalam halik, dia jadi ilah yang dikecualikan. Dia sendiri mengkecualikan, wajah dia tak binasa, dan dia sandarkan kepada diri dia wajah. Dalam ayat 88 Al-Qasas, firman Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Allah kekal, wa yabqa, dan kekal selama-lama, wajhu, wajahnya, Rabbuk, wajah siapa? Wajah Rabbuk, wajah pencipta kamu Muhammad, Dzul Jalali wal Ikram, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Allah kata wajah dia mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Yang ada di sisi Allah kemuliaan dan kebesaran, yang ada pada kita kehinaan. Apabila kita nak takwil wajah Tuhan, kita tak boleh terima Tuhan kata wajah yang penuh kebesaran dan kemuliaan, kita takwil daripada diri kita. Ketahuilah yang datang daripada kita kehinaan, bukan kemuliaan. Hina bila kita kata Tuhan tak ada wajah tu, itu lafaz yang hina. Apa dalam surah Taubah kan? Macam mana ayat dia? Yang Allah kata akidah musyrik tu najis. Macam mana ayat dia? Innamal musyrikuna najasun. Betul? Innamal musyrikuna
najasun. Sesungguhnya orang yang syirik pada Allah itu najis. Najis. Orang yang menduakan Tuhan tu najis. Allah dalam banyak bab, dalam babi dia kata rijisun, jejek, cemar. Tapi dalam bab syirik dia kata najis. Walaupun najis maknawi, nak bagi tahu kata akidah dia tu najis. Yang mana yang najis? Yang lain daripada Allah kata tentang diri dia. Ya Allah kata pada diri dia itu suci bersih, tidak boleh dinodai dengan apa-apa pun. Maka terimalah apa yang Tuhan kata ni. Pada ayat di atas kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Allah menjelaskan bahawa dia mempunyai wajah dan tidak binasa dan tidak musnah. Dia kata lagu tu, Allah berfirman, tajri bi'ayunina, yang belayar dengan pemeliharaan kami. Tajri bi'ayunina. Nabi Allah Musa yang dibuang dalam bakul jalan, kapal-kapal yang belayar ni semua, Allah kata tajri, benda ni semua berlari, bi'ayunina, dengan diperhati oleh mata-mata kami. A'yun kita tahulah, ainun satu kan, a'yun mata-mata, bukan mata-mata polis tu, mata-mata. Allah sandarkan pada diri dia, dia ada lebih dari satu mata. Macam mana? Bila kaif kita tak tahu. Pasal itu kita hanya iman. Allah berfirman lagi, wasna'il fulk bi'ayunina wa wahyina, dan buatlah bahtera itu dengan penguasaan dan petunjuk wahyu kami. Pengawasan. Buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Allah guna perkataan apa? Bi'ayunina, mata, jamak mata. Kami tengok Nuh duk buat bahtera ni dengan mata kami, dan kami yang wahyukan dia macam mana nak buat. Nuh tak tahu buat bahtera, kami wahyukan pada dia. Di sini Allah mengkhabarkan bahawa dia mempunyai wajah, dua mata. Jangan kalian tanya kaifiatnya dan jangan kalian engkarinya. Macam mana mata? Jangan tanya. Dan jangan engkar. Jangan kata mana boleh mata. Jangan engkar. Kalau engkar, engkar ayat Quran. Ikhwan, di sini kita belajar takat ni aja. Di mana kita nak cari kesucian akidah. Kita nak cari tak mana kesucian akidah. Hanya kita nampak kesucian akidah itu ada bila kita belajar menerusi Quran dan Sunnah aja. Lain kita tak nampak dah kesucian akidah. Tak, kita betul-betul kita kata wallahi kita tak jumpa lagi satu orang boleh main cakap kepada kita Quran, dia kata kita beriman Quran itu seluruhnya, dia kata kita kena beriman Quran seluruhnya, itu bahasa dia. Tapi bila kita tengok dia syarah Quran, kita tak nampak dia beriman seluruhnya. Tak nampak lagi. Tak nampak. Orang yang bagi tahu, Syekh, enta orang kaya, zakat kena berkelong. Tak, kalau Tuhan bakar enta dengan duit zakat, dengan harta zakat. Oh, betul ya? Enta apa ni, puasa tak mau apa, tak mau nak jadi apa? Nak jadi binatang. Itu kena nasihat pun tunduk. Kena taat pada perintah Tuhan. Dia balik, dia marah anak perempuan dia. Hang ni orang, bukan lembu, bukan kebau. Pakai tudung, tutup aurat. Aku belah hang, selai rambut hang, Tuhan tanya aku, hantar tak? Anak pun kecut perut. Oh, esok pagi aku lembur. Anak dia tanya, ayah, Tuhan duduk tak mana? Tuhan tidak bertempat. Tuhan ada di mana-mana. Apa tu? Saya bagi satu tamsil yang tidak baik. Tetapi kalau orang putih kata choice, pilihan kan? Choice. Tak apalah, salah tu jangan diperbesarkan lah. Bagaimana lidah mamak dekat tu aja kan. Kalau orang bagi pada kita pilihan, ini bukan satu contoh yang baik, saya kata contoh yang tak baik. Tapi kalau dua keadaan itu diminta kita pilih, which one you nak pilih? Satu, perempuan dengan tudung tak pakai, dengan semak perut, dengan semak otak, kita tengok. Orang kata
teruk lah. Pakaian dia itu tidak beradab dan tidak memenuhi tata susila rukun negara, kesopanan dan kesusilaan. Memang outstation betul-betul ni. Terkeluar. Dengan lagi satu perempuan, kita tengok kelumbung cantik. Orang Kelantan kata jurih molek, berjurih molek. Yang tu saya tak kata nah. Yang tu saya tak kata. Saya fokus saya nak cakap. Bila comel letih, yang tu dah outstation. Saya fokus apa saya cakap. Cantik, elok lah. Dua. Pergi dekat perempuan yang bertudung ni, kita pun tengok berkenan masuk meminang, kita pun ambil hadis Imam Muslim. Nabi tanya kepada budak perempuan tu, di mana Allah? Tanya di mana Allah? Dia kata Tuhan tak ada tempat. Kita pun teringat hak perempuan semak perut tadi ni. Jumpa tengah jalan, kita pun excuse me sis, kita panggil dia sis, kan? Tuhan ada tang mana? Dia tengok kita di bawah, dia kata tak tahu Tuhan duduk tang mana? Tuhan duduk dah di langit lah. Tak usah cakap banyak, masuk meminang perempuan ni. Ya, kalau diberi choice tadi, pilihan, ya, walaupun zahir nampak semak perut, tapi dia ada iman dia berbetulan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya orang yang ada iman yang betul macam Ahlus Sunnah dikeluarkan daripada neraka. Yang iman dia tak sama dengan Ahlus Sunnah tak akan keluar daripada neraka. Ini satu contoh yang sangat tak baik saya buat. Dalam bahasa dia kata amrun i'tibari, benda yang tak patut kita buat contoh. Tunggu ketetapan Rabbmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Allah kata wasbir, hampa kena sabar li hukmi rabbik, sampai Allah buat mai hukum hakam dia. Sabar. Fa innaka, sesungguhnya engkau bi a'yunina, kau diperhati oleh mata-mata kami. Allah perhati hamba dia yang kena zalim dengan mata-mata dia. Tuhan beritahu. Allah suruh orang yang susah ni, kena naya ni, kena banyak ujian ni, Allah suruh sabar. Allah suruh sabar. Lepas tu Allah kata sabar sampai Allah buat mai ketentuan. Allah tolong kau, Tuhan buat apa, sabarlah sampai mai hari dia. Sementara itu kau kena ingat Allah perhati kamu dengan mata-mata yang dia miliki. Dalam ayat lain, walitusna'a ala aini, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasan kami. Itu terjemahan dia. Yang Arab tu walitusna'a ala aini, satu mata. Kamu diasuh di bawah mata kami. Aini, satu mata kami. Kami dengan mata kami yang satu tu kami duk tengok. Artinya Tuhan bagi tahu dia ada mata. Wa kana Allahu sami'an basirah. Di sini pula dia tak kata mata, dia kata Allah maha mendengar, Allah maha melihat, lagi maha mendengar. Dia mendengar dan dia ada telinga. Dia melihat, dia ada mata. Kita kata Tuhan melihat, tak ada mata, kita membatalkan sifat. Kita kata melihat, dia melihat dengan mata dia. Bila kaif, tanpa diketahui macam mana. Dan Allah Ta'ala berfirman, innani ma'akuma asma'u wa ara, sesungguhnya aku bersama kamu, yakni Tuhan kata kepada Musa dan Harun, sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan aku melihat. Masa bila suruh mereka dua orang ni jumpa Firaun, Allah kata pi, sesungguhnya aku bersama kamu berdua mendengar dan melihat. Ini Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bawa dalil-dalil Ahlu Sunnah pada menyatakan itu sifat Allah Ta'ala. Jadi kita lagu tu. Kalau saya tanya, apa pandangan kita bila kita baca ayat potong tangan, kan? Allah kata potong tangan, pencuri laki-laki dan perempuan. Apa pandangan kita kalau ada orang yang kata pada kita, apa nama,
as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, potong tangan keduanya. Kita kata maksud potong tangan ialah kepit kuku. Pencuri laki-laki dan perempuan, kepitlah kuku keduanya. Apa pandangan kita? Kan kuku juga daripada anggota tangan. What's wrong? Apa masalah dia? Siapa boleh terima kita cakap macam tu? Apa ni? Apa ni? Tak ada ilmu, cakap dengan hawa nafsu. Dia bawa ayat Quran, hadis Nabi. Siapa yang tafsir Quran dengan hawa nafsu, tempat duduk dalam neraka. Kita kata tak boleh kah? Tak boleh ke takwil tangan kepada kepit kuku? Dia kata Tuhan kata faqta'u aydiyahuma. Faqta'u aydiyahuma, bukan faqta'u azfaruhuma. Bukan potong jari-jari depa, kuku-kuku jari, tapi ID ni tangan dia dah. Oh, tak boleh kata lagu tu, tak boleh kata. Habis Tuhan kata dia ada muka, hang tak terima. Tuhan kata dia ada tangan, hang kata kuasa. Tuhan kata dia ada kaki, hang kata mana boleh kaki. Oh, yang ni tak boleh pindah, yang tu boleh pindah. Kesilapan. Silap Pak Amir. Tapi nak buat macam mana? Kita nak buat macam mana? Silap macam ni. Kita belajar dalam kuliah baru ni dengan Imam Nawawi. Kalau ingat balik kuliah kita baru ni, Imam Nawawi cerita dalam Al-Majmu' satu kes berkenaan dengan sembahyang raya. Sembahyang raya ni boleh azan tak? Boleh kamat tak? Boleh ingat lagi Farid? Tak ingat eh? Oh, tak main hari tu. Tak apa. Faisal boleh ingat? Oh, pun tak main juga. Depa biras, seorang tak main, seorang dua-dua tak main. Saya bagi contoh, ini prinsip pelajaran ilmu. Kita kena ingat benda ni, ikhwan. Imam Nawawi bawa dalam Al-Majmu' diriwayatkan daripada Muawiyah bin Abi Sufyan dan diriwayatkan daripada Umar bin Abdul Aziz. Dua tokoh besar ni kata, kalau kita nak sembahyang raya haji, raya puasa, boleh azan, boleh kamat. Dia kata. Kata Imam Nawawi, tercatat dalam kitab Ru'usul Masail. Satu kitab besar, nama dia Ru'usul Masail, pokok-pokok masalah. Muawiyah bin Abi Sufyan, bukan kata kecil punya orang kan, dengan Umar bin Abdul Aziz, bukan kecil punya orang. Dua tokoh ni kata, kalau nak sembahyang raya haji, raya puasa, boleh bangkit-bangkit azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa bila nak azan? Masa start nak sembahyang lah. 8:30 azan lah. Lepas azan, jangan pergi buat qabliyah pula. Kan orang kita, dia dengar azan, buat qabliyah pula lagi. Ni berapa banyak punya nak sembahyang raya ni. Azan aja, habis-habis azan, Allahu Akbar, iqamah. Itu sembahyang raya. Saya nak kait, apa kata Imam Nawawi kepada riwayat ini? Kata Imam Nawawi, memang ditulis dalam kitab itu, Muawiyah bin Abi Sufyan kata boleh azan, boleh qamat sembahyang raya. Umar bin Abdul Aziz kata boleh. Kata Imam Nawawi, mahmul ala hadha. Maksud dia apa? Kita mesti buat spekulasi. Kenapa? Telah sabit dalam hadis Imam Muslim menceritakan sahabat kata, kami semayang dengan Nabi bukan sekali, bukan dua kali sembahyang raya. Hingga bersama Nabi kami sembahyang raya. Tidak bila azan wala iqamah. Azan tak ada, qamat tak ada. Bagaimana kita nak terima? Dia kata pula, wa kaifa kana haza mazhab mardud. Bagaimana kita nak terima mazhab mardud ni? Mardud maksud ditolak. Maka kena kita spekulasi hadis yang kata, hadis sahih Imam Muslim, Nabi sembahyang raya tanpa azan dan iqamah tidak sampai pada Muawiyah dan tidak sampai kepada Umar bin Abdul Aziz. Kenapa spekulasi tu kena buat? Kalau tak buat lagu tu, kita kata Umar bin Abdul Aziz mengizinkan azan dan qamat, kita kata Muawiyah bin Abi Sufyan benarkan izin dan qamat, sedangkan Nabi tak buat, kita terpaksa tuduh mereka buat bid'ah yang sesat. Mustahil sahabat Nabi buat bid'ah dan mereka masuk neraka. Maka mesti kita
ihtimal, spekulasikan depa tak sampai hadis tu dekat depa. Tengok, samalah dengan bab ni. Kita mengaji itu prinsip ilmu. Imam Ghazali kata kita buat kaedah tu mengandaikan benda tu tak sampai, mana boleh tak sampai. Apa pos laju hantar surat pun tak sampai, yang duk merepek pula. Dia tulis 5 hari dah 25 hari tak sampai. Merepek sampai tak sampai, benda tak sampai. Kena buat. Kalau tidak, mereka engkar sunnah. Apa kedudukan engkar sunnah? Masuk neraka. Takkan kita nak tuduh tokoh-tokoh ni masuk neraka? Kita sentiasa baik sangka pada orang beriman. Pasal tu kita spekulasi mereka. Mereka tak tahu dan tak sampai pada mereka. Boleh nampak tak kita duduk belajar ni agak berat juga malam ni. Tapi tak apa, ada karipak. Karipak tu dia buat kita tenang sekali. Kan? Sikit lagi, sikit je. Kecil ni kita berhenti. Jahmiyah, ingat lagi? Jahmiyah siapa asas dia? Safwan bin Jahmin. Jangan buh nama anak ni. Kan, jangan buh nama anak. Safwan bin Jahmin, daripada dia jadi Jahmiyah. Safwan bin Jahmin bin Safwan, saja test market. Bukan ada apa-apa, saja test market. Jahmiyah menafikan wajah Allah. Tengok, 4 mazhab kata Allah ada wajah yang layak dengan Tuhan. Yang tak terima sebab dia Jahmiyah. Dan menampikkan adanya sifat mendengar. Menampik ni yang terjemah di Indonesia, dia punya bahasa dia kita pening lah Pak Mik. Dia tolak sifat wajah, tempat sifat wajah tu dia pelekat sifat Allah Ta'ala mendengar, melihat dan mata bagi Allah. Dia kata Allah ni mendengar, Allah melihat. Pendapat ini sama dengan pendapat orang-orang Nasrani. Tengok, Jahmiyah menafikan wajah daripada Allah. Jahmiyah tak terima Allah ada wajah, tak terima. Dia tolak, dia pindah. Ke belakang ni kita akan tengok, bila kata wajah, dia faham wajah tu apa dia. Imam Abu Hasan belakang ni dia akan cerita. Sebab orang Nasrani tidak menetapkan sifat mendengar dan melihat kecuali menafsirkannya dengan makna ilmu. Imam Abu Hasan Asy'ari kata perangai Jahmiyah ni sebiji saling tak tumpah dengan perangai Nasara. Kita tengok macam mana dia punya bahasa. Lebih baik dia kata bengong tak apa lagi. Dia pergi kata dia pun ni sebiji macam Nasara. Nasara, agama-agama serani yang turun daripada langit ni, mereka tak terima sifat-sifat Tuhan. Bahkan mereka pindah wajah dengan makna ilmu, tangan dengan makna ilmu. Mereka pindah makna nikmat, mereka pindah. Dia tak terima tu. Kita dah habaq tadi, Ibnu Hajar kata apa? Bila Quran sebut kepada kita satu benda, itu zahir, itu batin. Kita faham macam tu, kita tak usah ubah. Demikian juga pendapat orang Mu'tazilah. Sebenarnya mereka menyatakan bahawa Allah alim, mengetahui, namun kita tidak katakan dia mendengar dan melihat selain daripada makna alim. Mu'tazilah kata kalau Allah Ta'ala kata dia ada mata, dia ada ni semua, maksudnya dia mendengar, dia melihat, bukan kata dia ada mata. Kata Imam Abu Hasan, perangai Mu'tazilah dengan Jahmiyah sebiji perangai agama Nasara. Keyakinan ini sama dengan keyakinan orang-orang Nasrani. Sama. Kita tengok perbandingan macam mana. Quran, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kami tak mau jalan yang kau marah dan kau sesat. Dua jalan. Al-maghdub dengan dhalin. Al-maghdub Yahudi, dhalin Nasara. Pasal apa? Dalam tafsir Ibnu Katsir kata, kerja Yahudi padam yang sebenar, tulis yang batil. Itu kerja Yahudi. Kerja Nasara tambah. Dia tak padam, dia tambah. Dia kata yang ni kena buat sikit penambahan. Kalau tak tambah nanti orang silap faham. Orang duk ingat Tuhan ada mata, duk jigil gitu. Maka kita kena tambah sikit. Maksud mata, dia melihat, bukan mata. Kata Imam Abu Hasan, tiba-tiba yang bawa perangai ni dalam Islam dua puak, Jahmiyah dengan Mu'tazilah. Ahlu Sunnah tetap kata seperti lafaz Quran, itulah makna zahir,
Itulah makna yang batin. Lepas tu di belakang tu dia kata, Jahmiyah berkata sesungguhnya Allah tidak mempunyai ilmu. Ni kita baca lagi sekali. Kan? Baca banyak-banyak takut dia pening. Kan? Baca dekat tu aja. Ini kita mula-mula Imam Abu Hasan dia duk cerita kepada kita pandangan Ahlu Sunnah. Bahagian yang kedua ni dia nak cerita bagaimana akidah Ahlu Sunnah diserang oleh Mu'tazilah dengan Jahmiyah. Kita bila mengaji akidah ikhwan, tahulah kita apa itu akidah Islam, apa itu sunnah, baru kita tahu jalan betul. Pasal itu kita tawakal Quran itu daripada sisi Allah. Itu satu tajuk yang cukup besar. Tawakal kepada Allah. Terima ayat Quran kata apa. Baik. Dah kita berhenti dekat tu. Wallahu a'lam. Pasal tajuk-tajuk yang main belakang ni saling kait mengait. Nak kena cerita satu-satu pula. Wallahu a'lam. Ada soalan ke dalam bab ni kita baca ni? Dalam bab ni saja. Sikitlah. Dia tak apa, boleh tolong ambil Quran tak ada. As-Saffat. Surah As-Saffat ayat 99. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Ayat tu lah. Kalau terjemahan dia, dan dia telah berkata sesungguhnya aku pergi kepada Tuhanku sayahdin, dan dia akan bagi kepada aku petunjuk. Ini perkataan Nabi Allah Ibrahim. Ini perkataan. Kalau Saffat 99 lah, kan surah lain kah? Kalau Saffat 99 lagi terang lah. Ini kisah Nabi Ibrahim. Dia ni pandai-pandai bertaksir macam ni. Ini Jahannam menyepok ni. Ini pok-pok tadilah, pok-pok Jahmiyah. Yalah, dalam ayat ini Nabi Ibrahim kata dia pergi menuju Tuhan dia. Padahal Nabi Ibrahim pergi ke Palestin. Dengan demikian secara literal ayat ini menunjukkan bahawa Allah bukan ada di langit tapi ada di Palestin. Kan? Betul lah ayat ni. Surah di Palestin, dia kata Tuhan di Palestin. Habis kalau Tuhan duduk di Palestin, orang Iraq macam mana pula? Tak ada Tuhan. Jadi bukan kata dalil, akal pun telah reject benda tu. Nabi Allah Ibrahim kata, inni zahibun ila rabbi. Aku ini zahid, pergi pada Tuhan aku. Pasal apa? Allah nak pi wahyu turun. Ini semua tempat-tempat wahyu diturunkan, bukan tempat-tempat Tuhan duduk. Dia kalau dia pakai ayat tu, dia menolak ayat Ar-Rahman ala arsis tawa, dia akan pincang dalam memahami dua ayat.
Jadi kita duk makan apa, Imam Ahmad kata tadi dia marah kepada Jahmiyah. Ini akidah Jahmiyah lah. Itu akidah sifat 20 lah. Itu sifat 20 lah tu. Pasal tu kita tak terima. Kita nak mengaji Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuhan dari mana? Kata Imam Malik, Imam apa tadi? Ahmad. Imam Ahmad ke Imam Malik tadi? Tuhan ada di langit, ilmu dia ada. Imam Malik kata kan? Ilmu dia ada di mana-mana. Itu. Bukan Tuhan duduk di Palestin. Tuhan duduk di Palestin, kita orang Malaysia, hore, Tuhan tak ada. Itu yang pilihan raya hantu, penghuni hantu masuk tu. Pasal Tuhan duduk Palestin. Gitulah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.